Ni. Betul. Ayo the crown, cukup tak tu? Tahniah kepada peserta ke-9 kita. Betul. Miss Lina Nabila binti Muhammad Saab atas tempat ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Jangan kata-kata jatuh sayang. Okey, itu dia tadi tempat yang pertama bagi pertandingan Ratu Cantik Pakaian Kreatif Borneo Native Festival 2023. Ahmad, jatuh kepada Miss Grace Pang Fern Feng. Miss Grace Pang Fern Feng. Dia punya nama dia kena satu-satu sebut. Bersama dengan kita sepanjang pertandingan ini. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga panel juri. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Terima kasih Encik Rauf. Terima kasih Min Francesca. Terima kasih Rinani. Apa-apa? Don't worry, okay? Roger je. Okay. Terima kasih Albert. Alright. Berikan tepukan untuk Albert. Alright, okay. Tanpa membuang masa, saya akan mempersilakan kesemualah untuk datang ke pertandingan Ratu Cantik Pakaian Kreatif Borneo Native Festival 2023. Berikan tepukan sikit. Alright, so untuk hari ini kita akan menyaksikan 9 finalis Ratu Cantik yang akan berentap di pentas akhir. Dan untuk format pertandingan ini akan dimulai dengan persembahan peragaan ke-9 orang finalis Ratu Cantik, dan kemudian pusingan kedua adalah sesi soal jawab. Jadi untuk pusingan pertama kita akan menyaksikan ke-9 finalis yang cantik-cantik yang membawa pelbagai jenis baju kreatif yang bertemakan Borneo. Seterusnya akan disusuli dengan sesi soal jawab iaitu Q&A. Okey. Jadi tanpa membuang masa, kita ni dululah kita nak berkenalan dengan orang yang akan mengadili pertandingan pada malam ini. Pada hari ini, pada siang ini, iaitu juri yang pertama, iaitu kita berikan tepukan kepada Wenanita Anggang. Berikan tepukan. Cantik tinggi. Kalau aku cantik macam tu. Alright. Dia merupakan Malaysian data scientist and advocate of hippotherapy for autistic children, model and beauty queen, and crowned as Miss World Malaysia 2023. Berikan tepukan. And she was previously crowned as Miss Planet Malaysia in 2016 and Unduk Ngadau Kuala Penyu in 2018. Bukan calang-calang orang yang kita punya juri pada hari ini untuk mengadili peserta-peserta baju peragaan kreatif kita pada hari ini. Okey, seterusnya ini tak mungkin warga Malaysia tak kenal, yang membanggakan Malaysia di pentas antarabangsa, iaitu Francisca Lu Hong James yang merupakan Miss Universe Malaysia 2020, winner from Kuching, Sarawak. Jadi achievement beliau, saya bacakan sedikit, adalah Miss World Malaysia 2016 top 5, Miss Talent Dance dalam tarian dance, ya, okey. So seterusnya adalah Miss Elegant, Miss Natural Beauty, dan Miss World Malaysia 2018 top 3. Beliau mendapat top 3 People Choice Award dan juga Miss Top Model. Berikan tepukan kepada Miss Francisca Lu Hong James. Okay. Alright, jadi seterusnya kita berkenalan dengan juri yang ketiga, iaitu Rauf Ali. Berikan tepukan. Okay, beliau merupakan founder of Slay Kuala Lumpur and social advocate. Graduated Bachelor of Environmental Health, University Kuala Lumpur Institute of Medical Science Technology. Jadi beliau ada 3 years of experience as pageant media that cover national and international pageant. Dan beliau juga ada 10 years, 10 years
of experience as MC. Jadi saya punya experience hanya pada hari ini saja. Maaf kalau ada silap apa semua, tapi I'm open to all new possibilities. Okay, jadi berikan tepukan sekali lagi kepada juri-juri kita pada hari ini. Hebat-hebat, bukan calang-calang orang yang menjadi juri-juri peragaan kita pada hari ini. Jadi sementara menunggu kesemua finalis Ratu Cantik kita pada ini, saya panggil Fauzan, rakan saya tadi, untuk kita berbual sedikit tentang pertandingan pada hari inilah. Kita berbual kejap sementara kita tunggu finalis untuk peragaan kita pada malam ini. Ya, Albert. Pada malam ini sekali lagi Fauzan. Aku nervous ni Fauzan sebenarnya. Aku sebenarnya sangat-sangat nervous. Nampak? Apa khabar juri? Nampaknya Francisca, tahun ni jumpa lagi. Hai. Tahun lepas aku tengok dari belakang ni Fauzan. Aku dapat tengok Ya rambut Allah, dia ya je. Allah. Tahun ni aku sebut dia punya pencapaian, aku dapat sebut nama dia. Aku rasa tidur nanti kau nak call mak aku. Mami aku sebut nama Francisca Luhong tu. It is an honor for us. It is an honor for Untuk bersama dengan ketiga-tiga panel juri kita, berikan tepukan. Jadi kepada semua kawan-kawan, sepanjang pertandingan ini, anda ada ambil gambar ataupun video, jangan lupa untuk hashtag BNF 2023, kerana saya pasti kesemua kontestan yang ada pada hari ini cantik-cantik belaka. Memang fotogenik lah mereka ni. Yeah. Kita ni memang fotogenik lah, memang tak usah cerita lah kan. Tapi mereka tu, orang kata tu puteri-puteri Kepulauan Borneo. Dia orang fotogenik. Saya fotosintesis. Oh wow. Jadi macam tu ya. Okey, boleh kalau fotosintesis, sebab saya pun sama. Fotogenik juga ke fotosintesis? Saya fotografi. Sesuai, nampak sesuai. Okey. Macam mana? Nextnya apa tu? Okey. Saya rasa kita boleh mempersilakan peserta yang pertama. Belum lagi Fauzan. Belum. Sabar Fauzan. Okey. Dia orang tengah ambil aura untuk nak persembahkan di atas pentas ni Fauzan. Bukan senang tau Fauzan. Ya, saya faham. Dengan tengok tu, ada yang bawa 3 tingkat, ada yang berbulu-bulu atas kepala, ada yang bertutup, ada yang berkuku-kuku Fauzan. Ya. Kalau aku pun nervous Fauzan. Betul. Kalau macam Manalah tidak nervous. BNF punya kehangatan pada tahun ini, Albert, dia punya skala dia makin lama makin besar. Kerana pada tahun ini, edisi BNF 2023 pada tahun ini mendapat sokongan daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Berikan tepukan. Dan juga bukan sahaja MOTAC berikan kerjasama, tetapi kita ada ramai rakan-rakan strategik. Antaranya kita ada My Creative Venture, kita ada Rio, kita ada Bus KM, kita ada Mitsubishi Motors belakang kita, dan ramai lagi. Oh, dia. Kita tak boleh kalau tak sebut tuan rumah kita. Berikan tepukan kepada Central Market. Central Market memberikan kerjasama untuk tahun ini kerana sangat-sangat ikonik. Ini merupakan tahun yang kedua BNF berada di Central Market. Dan bila orang fikir BNF, orang kata fikir Central Market. Betul. Yes. Orang akan fikir pasar seni. Betul. Orang akan fikir kita berdua berpocok-pocok dekat pasar seni ni. Betul. Orang datang sini nak beli kain batik, beli keychain, kita berpocok-pocok. Untuk tahun lepas puas saya berpocok-pocok dengan Fauzan di atas pentas. Sebab tahun lepas saya menghantar kumpulan untuk pertandingan tarian. Betul. Dan untuk sekarang ini kita ada pertandingan Ratu Cantik, betul tak? Petang nanti kita akan ada pertandingan Creative Dance. Dan itu merupakan kemuncak bagi BNF pada kali ini. Jadi saya harap semua untuk kekal bersama dengan kita sehingga kita melabuhkan tirai kita pada petang nanti. Dan untuk pengetahuan semua, Albert dan pasukannya memenangi dance competition last year. Berikan tepukan. Tahun lepas Fauzan. Tahun lepas kan? Okeylah, tahun lepas menang, tahun ni jadi MC. Macam tu. Okey. Harapnya nak jadi MC untuk pertandingan tarian. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Kita lepaskan dulu Ratu Cantik ni dulu. Boleh Fauzan. Saya rasa kita pun sudah bersedia, kawan kita tu. Alright. Jadi, mari kita teruskan. Alright, kita akan berkenalan dengan peserta yang pertama yang Fauzan. Okey, kita kat tepi ni lah Fauzan. Tak cantik kat tepi ni Fauzan. Okey. Alright, untuk peserta yang pertama adalah
saudari Ana Minik. Beliau berasal daripada Kuching, Sarawak. Siapa orang Kuching di sini? Siapa orang Kuching sini berikan tepukan. Dan beliau juga adalah berbangsa Bidayuh. Siapa orang Bidayuh di sini angkat tangan? Oh, ada lagu Fauzan. Okey. Jadi sekarang beliau belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris di Fakulti Muzik dan Seni Persembahan, khususnya dalam bidang tari di Tanjung Malim, Perak. Dan perjalanan beliau semestinya adalah pelajarlah. Jadi kata beliau, minat dan hobi beliau adalah menari dan melukis. Pandai melukis juga Ratu cantik kita untuk yang pertama ini ya. Jadi konsep pakaian yang ditonjolkan pada hari ini adalah tenunan puak moden dengan memaparkan perkembangan tenunan iban yang menjadikan hasil buatan. Tangan ini boleh dipakai oleh orang ramai dengan menggayakan lanjang sebagai bulu burung yang sinonim dalam masyarakat IBAM. Sekali lagi kita berikan tepukan yang gemuruh kepada peserta pertama kita, iaitu Ana Minik. Baik, kita persilakan peserta yang kedua kita. Kita silakan di atas pentas saudari Neti Erdayanti binti Sabri. Cantik dengan gaun duyungnya. Beliau berasal daripada Sandakan, Sabah. Siapa orang Sandakan sini angkat tangan sikit. Alright, beliau berbangsa Bugis dan beliau merupakan pelajar yang juga pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan minat beliau katakan adalah berlakon, melukis dan berkarya. Orang seni ni, banyak orang seni. Yang pertama orang seni, yang kedua ni pun orang seni. Berikan tepukan kepada Neti Dayanti. Saya ceritakan sedikit mengenai konsep pakaian kita. Konsep pakaian ini adalah contemporary dusun linangkit dress, iaitu sebuah pakaian yang diinspirasikan dari dusun Tindal Kota Belud dan mengekalkan unsur linangkit. Lambai, ambil gambar. Yes. Apa dia berikan ciuman ya? Alright. Okey, berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi kepada Neti Erdayanti binti Sabri. Flying kiss untuk penonton-penonton kita pada hari ini sangat banyak Lagi sekali flying kiss. Okey, untuk peserta yang seterusnya kita persilakan saudari Grace Pang Fern Feng untuk naik ke atas pentas. Slow, Okey. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, saudari Grace Pang Fern Feng ini berasal dari Kota Kinabalu dan berbangsa Sino Kadazan. Okey, sekarang beliau bertempat di Subang Jaya, Selangor, dan beliau merupakan seorang pelajar. Okey, untuk minat dan hobi beliau, banyak ni. Beliau suka menyanyi, maybe nanti dia boleh nyanyi, bermain gitar dan piano, rock climbing, mampu. Okey, rock climbing dan juga mewarna. Jadi di sebalik kekasaran rock climbing itu, beliau juga boleh mewarna
beliau juga boleh memperagakan kecantikan beliau di atas pentas ini. Alright. Jadi untuk konsep pakaian, saya akan ceritakan sedikit konsep pakaian beliau untuk hari ini adalah The Liwan Lady. Alright. Gaun ini diinspirasikan oleh baju tradisi dusun Liwan Ranau. Siapa orang Ranau sini? Angkat tangan sikit. Ada orang Ranau in the house. Okay. Iaitu lapoi bundu Liwan. Okay. Ia dibuat daripada kain baldu hitam yang merupakan kain yang kerap digunakan di dalam baju-baju tradisi di Sabah. Renda emas juga menunjukkan etnik Kadazan Dusun Sabah. Berikan tepukan kepada saudari Grace Pang Fern Feng. Tak ada flying kiss. Wah. Sekali lagi berikan tepukan kepada saudari Grace. Dan seterusnya kita silakan peserta keempat untuk naik ke atas pentas. Kita mempersilakan saudari Emerazwa binti Emeraldi. Amboi susahnya nama. Nama cantik, orangnya pun cantik. Jadi saudari Emerazwa ini berasal daripada Semporna, Sabah. Siapa orang Semporna in the house? Beliau berbangsa Bajau dan sekarang beliau menetap di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Ini boleh pergi ni, amboi. Amboi ikan, amboi. Alright. Jadi beliau merupakan seorang pelajar dan hobi beliau adalah menari. Jadi kita dapat lihat tangan beliau cukup membuktikan bahawa beliau mempunyai bakat di dalam menari. Okey, untuk konsep pakaian, saya ceritakan sedikit. Pakaian kreatif yang diinspirasikan daripada suku kaum Bajau Pantai Timur Sabah yang dinamakan Alai Bimbang. Berikan tepukan kepada saudari Emerazwa kita. Ini rasanya susah sikit nak bagi flying kiss. Takut kuku kena hidung. Kuku kena hidung berdarah sini. Tak pasal-pasal, hospital kita jauh. Okey. Berikan tepukan, cantik orangnya. Pinggang saiz berapa tu? Cantik, kecil. Okey, tanpa buang masa kita beralih ke peserta yang kelima, iaitu saudari Alice Chandra binti Andirius. Wow. Ini yang saya cakap, saya bincang dengan Fauzan tadi. Itu peserta yang membawa sebuah KLCC di atas kepala. Okey, gurau. Okey. So saudari Alice Chandra ini berasal daripada Tenong, Sabah. Beliau juga adalah wanita cantik yang berbangsa Murut. Dia ada secret reveal, dress reveal, ornament reveal yang dia lakukan. Ada gimmick yang berlaku atas pentas. Okey. Jadi sekarang beliau sedang menetap di Klang, Selangor dan beliau juga merupakan seorang pelajar. Minat dan hobi beliau juga adalah menari. Okey, untuk konsep pakaian saya ceritakan sedikit. Konsep pakaian yang beliau peragakan pada hari ini di atas pentas ini adalah busana ini berkonsepkan urut kreatif tahun. Motif yang terdapat dalam busana ini melambangkan simbol perpaduan.
Busana ini dinamakan Rala Asandong yang membawa maksud wanita cantik. Jadi lepas ni kalau nak buat bio IG ke, letak je Rala Asandong. I am Rala Asandong. Without people knowing, you telling yourself that you are the beautiful woman, letak je Rala Asandong. Berikan tepukan yang gemuruh kepada saudari Elisandra binti Ardilius. Okey, itu tadi kelima-lima peserta juri. Okey juri, melihat pelbagai peragaan pakaian kreatif yang sungguh menarik. Siap ada secret reveal tadi, siap ada yang menari atas pentas, siap ada yang bagi flying kiss. 6-5 kali jugalah dia bagi flying kiss tadi untuk menambah hati juri. Okey, kita teruskan boleh? Juri-juri kita pada hari ini boleh kita teruskan? Okey, untuk peserta seterusnya, peserta ke-6, peserta yang ke-6, kita menjemput saudari Aurelia Vanessa, anak Lemon. Amboi, beliau merupakan gadis cantik yang berbangsa Bidayuh Salako yang berasal daripada Lundu, Sarawak. Siapa orang Lundu sini? Banyak orang Lundu sini. Penyokong saudari Aurelia ke? Jadi beliau merupakan seorang pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, Fakulti Muzik dan Seni Persembahan dan juga bidang tari. Jadi automatik hobi beliau merupakan menari. Boleh tunjuk sikit menari? Aurelia? Saudari Aurelia boleh tunjuk sikit? Menari? Amboi, berikan tepukan pada saudari Aurelia. Maafkan saya. Jadi konsep pakaian pada hari ini adalah gabungan puak kebat dan puak sungkit yang memaparkan tenunan Iban daripada Batang Air Sarawak. Berikan tepukan kepada saudari Aurelia Vanessa, anak Lemon. Jadi sini kita dapat lihat ada puak kebat dan puak sungkit yang dikatakan berasal daripada Batang Air Sarawak. Berikan tepukan sekali lagi. Alright, jadi kita beralih kepada peserta yang seterusnya, iaitu peserta ke-6, ke-7, maafkan saya, yang ke-7. Kita persilakan saudari Leonora Layau, anak Hubert Chunggar. Amboi, berbulu-bulu di kepala. Beliau berasal daripada Kuching, Sarawak dan juga berbangsa Iban. Steady. Alright, beliau merupakan seorang pelajar dan minat ataupun hobi beliau agak lain, iaitu melancong. Beliau suka melancong. Dikala beliau bosan, beliau akan membeli tiket ke Maldives ataupun Bali untuk melancong. Okay. An expensive hobby. I really like it. Okay. Konsep pakaian kita pada hari ini adalah pakaian yang dinamakan Unity ataupun perpaduan. Ini mereka hasil gabungan daripada elemen Borneo dan kain pok kumbu Iban, skirt jemuh tepi topi Bidayuh dan tapong ino dari kaum orang Ulu untuk menghasilkan asas pakaian ini. Okey? Manakala perhiasan kepala adalah gabungan titimbuk rungus suku tinggi Iban dan dari balik dari kaum Salako, dan turut digunakan untuk melengkapkan pakaian ini juga adalah aksesoris dari kaum-kaum lain di Sabah dan di Sarawak. Okey. Berikan tepukan sekali lagi kepada saudari Leonora Layau, anak Hubert Chunggat. Jadi tanpa buang masa, kita silakan peserta ratu cantik kita yang seterusnya, iaitu saudari Farzilah binti Mahali.
Jadi beliau merupakan seorang gadis yang berasal daripada Sandakan, Sabah. Ada dua wakil Sandakan pada tahun ini. Sandakan mengganas untuk merebut gelaran Ratu Cantik Borneo Native Festival 2023. Jadi sekarang beliau merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebagai seorang pelajar, dan minat ataupun hobi beliau adalah menyanyi. Ini saing-saing Marsha ni. Alright. Konsep pakaian yang beliau peragakan pada hari ini adalah pakaian tradisional Kadazan Dusun. Siapa orang Kadazan Dusun? Put your hands up. Alright, berikan tepukan kepada Farzila binti Mahani. Jadi untuk mempersilakan peserta yang terakhir, iaitu peserta yang ke-9, kita berikan tepukan yang gemuruh kepada saudari Lina Nabila binti Muhammad Saab. Amboi. Beliau juga seorang gadis yang berasal daripada Kelang, Selangor, dan satu-satunya peserta kita pada hari ini yang berbangsa Melayu. Berikan tepukan pada saudari Lina Nabila. Dalam hati beliau berkata, lantaklah, aku bukan Borneo, yang penting aku cantik, dia cakap. Okey? Jadi beliau juga merupakan seorang pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, Fakulti Muzik dan Seni Persembahan di dalam bidang tari. Hati-hati, libasan baju dia tu 3 hari koma, tak ingat nama mak bapak. Okey. Hobi beliau sudah tentunya menari, dan konsep pakaian yang beliau peragakan pada hari ini adalah hasil daripada pakaian yang memaparkan etnik Borneo dengan mengambil motif-motif Sabah untuk diperagakan. Berikan tepukan sekali lagi kepada saudari Lina Nabila binti Muhammad Saab. Jadi selepas ke-9 peserta yang memperagakan seorang demi seorang, setelah kita melihat kecantikan secara terperinci di setiap gadis-gadis di atas pentas tadi, kita mempersilakan, diminta semua untuk semua tampil ke atas pentas. Yang pertama, saudari Ana Mini. Peserta yang kedua, peserta yang ketiga, peserta yang keempat. Final round walk. Jangan nervous. Peserta yang kelima, peserta yang keenam, peserta yang ketujuh, peserta yang ke-8, dan yang terakhir, peserta yang ke-9. Berikan tepukan yang amat gemuruh kepada semua peserta-peserta, semua ratu-ratu cantik kita pada hari ini. Dan tanpa buang masa, saya menjemput rakan saya, iaitu Fauzan, untuk kita berbual sekejaplah dengan diorang. Fauzan. Saya berada di belakang, tetapi saya pula yang beralun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat melihat Albert. Kita dapat melihat ratu-ratu cantik yang dibawa terus daripada bumi Borneo. Lambaikan sikit tangan anda. Lambaikan sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Albert, ini baru segmen yang pertama, Albert. Sudah semestinya kita bukan saja mencari ratu cantik yang cantik pada zahirnya, tetapi kita mencari yang beauty with brain. Dan untuk kita menentukan siapakah pemenang dan siapakah beauty with brain itu, kita akan kembali dengan segmen yang kedua, iaitu segmen Q&A. Kita ada segmen Q&A, soal dan jawab bersama ke-9 peserta Ratu Cantik. Sekali lagi kepada mereka. Terima kasih semua. Boleh balik.
sedia hafal. Puan, adakah anda sudah bersedia untuk kita sambung Ratu Cantik segmen yang kedua? Baik. Jadi apa yang akan berlaku bagi segmen yang kedua ini? Tadi kita sudah lihat kawan-kawan kita, ratu-ratu cantik kita berada di atas pentas ini menunjukkan kecantikan mereka, keanggunan pakaian-pakaian mereka, keindahan wajah mereka. Dan kini kita akan mencabar pula minda mereka dalam menjawab soalan-soalan yang akan diberikan. Betul? Hello. Alright. Jadi untuk format Q&A kita pada petang ini, soalan akan ditanyakan oleh para juri kita pada hari ini. Betul. Dan para peserta akan mengambil nombor, mencabut nombor lah untuk soalan apa yang mereka akan peroleh. Betul. Alright Fauzan. Jadi rasanya semua peserta kita, Ratu Cantik kita pada hari ini telah pun bersedia. Jadi kita persilakan kesemua peserta untuk naik ke atas pentas. Berikan tepukan yang gemuruh pada peserta yang pertama. Peserta yang kedua. Kita sini sedikit Fauzan, Ya. aku kena langgar. Betul. Peserta yang ketiga. Peserta yang keempat. Peserta yang kelima. Peserta yang keenam. Peserta yang ketujuh. Peserta yang ke-8. Dan yang terakhir, peserta yang ke-9. Berikan tepukan yang paling gemuruh buat peserta-peserta kita pada hari ini. Cantik-cantik mereka kawan. Betul, betul. Saya hanya mampu memakai t-shirt ini saja, tetapi cantik sebenarnya t-shirt BNF ni. Berbagai corak-corak yang ada, motif-motif mewakili Borneo. Yeah. Tapi mereka lebih cantik kerana mereka mewakili suku kaum yang ada di bumi Borneo. Berikan tepukan. Begitu juga dengan salah seorang kita punya juri, Renanita juga berpakaian cantik. Saya pun pakaian apa kalau Renanita boleh kongsikan? Pakaian ini dari suku kaum Tatana, suku kaum bapa saya, dan ini dipanggil Siral Ambung. Siral Ambung. Cantik. Kamu pun cantik juga. Saya cantik? Sempat jual baju. Saya tidak cantik. Fauzan yang lain tahu. Okey, jadi kita akan teruskan dengan segmen yang kedua, boleh? Ketiga-tiga juri kita teruskan. Boleh. Mari kita teruskan, Albert. Mari kita teruskan untuk sesi cabutan nombor. Baiklah, untuk peserta yang pertama, peserta yang pertama akan mendapat soalan daripada Jadi peserta kita, setiap peserta diberi ruang untuk memilih soalan yang ada. Jadi untuk peserta yang pertama kita, mungkin di antara kita ada 9 soalan yang berbeza. Jadi awak nak pilih soalan yang nombor berapa di antara yang 9 itu? Yes. Nombor yang berapa? Saya memilih soalan nombor 1. Nombor 1 adalah daripada Francisca Luhong, Miss World Malaysia kita. Miss Universe. Wah, aku tengok Francisca aku jadi nervous. Hi, how are you? Hi Miss. Okay, so you prefer soalan in bahasa ataupun English? Bahasa. Bahasa. Okay, so the question is,
Berikan pendapat anda tentang nilai keharmonian kepelbagaian kaum di Malaysia. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Pada pendapat saya, nilai keharmonian perlu diterapkan dalam masyarakat Borneo, Sabah dan Sarawak kerana masyarakat Borneo iaitu Sarawak dan Sabah mempunyai pelbagai kaum dan mempunyai keunikan tradisinya tersendiri. Sebagai contoh, nilai keharmonian tersebut boleh dipupuk sekiranya kita mengadakan lebih banyak festival seperti yang telah berlangsung ini agar dapat mengeratkan silaturahim antara masyarakat Borneo, Sabah dan Sarawak. Thank you. Itu dia tadi jawapan daripada peserta yang pertama. Nampak gayanya Miss Universe kita pada hari ini, tersenyum-senyum. Betul. Okey. Jadi nervous Fauzan, kadang-kadang Miss Betul. Universe, Miss Planet, Miss kalau saya Miss Steak. Okey. Alright, kita persilakan peserta yang kedua untuk memilih nombor soalan yang beliau inginkan. Jadi soalan yang pertama sudah diambil. Kita ada pilihan 8 soalan. Soalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antara banyak-banyak soalan itu, awak memilih soalan yang mana? Okey, sebelum tu buah manggis terasa manis. Terima kasih pengacara majlis. Dia cakap kita macam bermanggis. Okey, teruskan. Handsome kita punya MC ya. Okey, saya memilih soalan nombor 2. Soalan nombor 2, Albert. Baiklah, soalan nombor 2 akan ditanyakan oleh juri satu kita, iaitu Wenanita Angga. Testing. Apa khabar? Baik. Nampak macam tidak nervous kan? Okay. So, Alhamdulillah. kamu prefer bahasa Melayu ataupun English? Bahasa Melayu. Okey. So, soalan anda berbunyi, berikan pendapat anda tentang cara untuk memelihara budaya tradisional masyarakat di Borneo untuk generasi masa kini dan masa akan datang. Terima kasih atas soalan tadi, Miss. Okey, pada pendapat saya, pelbagai cara yang kita tahu untuk kita memelihara tradisi seni dan budaya dekat di mana-mana tempat kita berada, especially for Borneo, orang Sabah Sarawak yang datang dekat Semenanjung, kan? Mesti kita tahu apabila kita berada dekat Semenanjung, and then kadang kita lupa kita punya sampai tidak sama macam dekat Sabah gitu kan. Jadi dari saya, cara pertama kita perbanyakkan lagi festival-festival seperti inilah. Jadi daripada festival-festival ini kita dapat memupuk lagi nilai terhadap rakyat-rakyat Borneo. Seterusnya kita perbanyakkan lagi bengkel. Okey, bengkel-bengkel mungkin daripada bengkel pakaian. Jadi daripada situ anak-anak muda dapat join bengkel. Diorang dapat tahu, oh ini rupanya tradisi, baju ni tradisi Kadazan, Murud dan sebagainya. Seterusnya cara memelihara seperti dekat sekolah lah. Dekat sekolah kita ada subjek pendidikan di mana kita dapat contoh bahasa Melayu. Okey, dalam bahasa Melayu, buku teks dalam bahasa Melayu ada nilai-nilai dan selalu berceritakan tentang tradisi-tradisi suku kaum Borneo. Jadi daripada itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Berikan tepukan yang gemuruh. Jadi Fauzan, apa macam? Ya, betul. Jadi betul lah antara caranya untuk kita mempromosikan keunikan Borneo ataupun kerencaman budaya kita masyarakat Malaysia ni adalah bermula daripada akar, daripada anak-anak kita ni kan, kita sebarkan dalam pendidikan mereka. Jadi saya rasa itu satu jawapan yang baik, Albert. Betul, Fauzan. Jadi saya rasa kita boleh bergerak ke peserta yang seterusnya, Albert. Baiklah, kita persilakan peserta yang ketiga untuk tampil bagi memilih nombor soalan beliau. Jadi soalannya dikatakan makin lama makin susah. Kerana
lagi awal giliran anda sebenarnya, lagi besar peluang anda untuk memilih pilihan soalan. Kerana kita ada 9 sahaja soalan. Betul. Dan katakan anda merupakan orang yang terakhir, anda hanya berbaki 1 sahaja soalan dan mahu ataupun tidak, anda tetap kena menjawab soalan itu. Jadi itu membuktikan mereka adalah beauty with Beauty with brain. Yeah. Jadi, tapi saya rasa tidak ada masalah kerana nombor itu hanya soalan itu hanya diwakili dengan nombor 1, 2, 3. Mereka tidak tahu apa isi soalan itu, Albert. Betul. Jadi mari kita teruskan dengan pilihan. Kita telah selesai dengan soalan pertama dan soalan yang kedua. Kita ada soalan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakinya 7. Sila pilih. Saya pilih soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Buat soalan nombor 3 ini akan disampaikan atau akan ditanyakan oleh Mr. Rauf Ali. Dipersilakan. Hello, apa khabar? Kabar baik. Okey, ini dalam bahasa ataupun bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Wow. Okey. Tapi izinkan saya berbahasa Melayu dulu Boleh. Alright. Okey, soalannya begini. Kepelbagaian kaum di Malaysia adalah salah satu tarikan utama negara Malaysia. Pada pendapat anda, apakah saranan atau idea untuk menyatupadukan kaum di Malaysia? Itu bahasa Melayu ya. Okey, in English. The diversity of races in Malaysia is one of the main attraction of Malaysia. In your opinion, what are the suggestions or ideas for racial integration in Malaysia? Nak ulang semula? No, that's okay. Thank Alright. you. Kopi sanangan tompinai kungawi. Wow. Which translates to greetings, ladies and gentlemen, in the Dusun language. So I'm from Sabah. Okay. So I believe that unity is what keeps us together, even though we are of different races, different religion. Okay, and I believe that today, as the organization, World Health Organization, has announced the end of the world health crisis for COVID, we should come together more often to celebrate celebrations like this, like Pesta Keamatan, Hari Gawai, Chinese New Year, Hari Raya, and most importantly, I believe that we should come together to help those in need. So we should come together and volunteer ourselves with activities such as Gotong Royong, and to help those in need, especially those affected by the flash flood. I believe all these activities will help us to grow in unity together. As we all know, united we stand and divided we fall. And I end my answer with Ponsiko, terima kasih, and thank you. United we stand, divided we fall. Bak kata pepatah Melayu, bersatu kita teguh. bercerai kita roboh. Betul, Albert. Bahasa Inggeris, berikan tepukan kepada peserta yang ketiga tadi. So confident speaking in English. Yes, I am very international. If you know, Yeah. I'm from British. Yeah. Actually. I'm from Okey, teruskan Fauzan untuk Okay. peserta yang seterusnya, iaitu peserta yang keempat untuk memilih nombor soalan beliau. Nampaknya yang ini ada ramai peminat. Jadi kita ada baki 6 soalan lagi, iaitu soalan keempat, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam ke-6 soalan, soalan mana yang anda pilih? Baiklah, terima kasih MC. Saya memilih soalan nombor 5. Soalan nombor 5, Albert. Baiklah, soalan nombor 5 akan ditanya oleh Miss Wenanita Anggang kita. Hai. Hai, Okey, so kamu ingin menjawab soalan dalam bahasa atau bahasa Inggeris? bahasa Melayu. Bahasa Melayu, okey. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan dunia moden masa kini membunuh nilai budaya dalam diri seseorang? Terima kasih. Hai semua, salam Malaysia Manadi. Apa khabar BNF KL? Terima kasih.
Baiklah, bagi menjawab soalan Miss tadi sebentar tadi, bagi pendapat saya, kenyataan dunia moden membunuh nilai budaya dalam diri seseorang adalah tidak betul. Saya tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut kerana saya percaya dunia moden pada masa kini membuka peluang yang lebih besar dan menyediakan platform yang lebih efektif kepada kita semua untuk memartabatkan serta memberi pendedahan kepada lebih ramai orang lagi. Sebagai contoh, platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Seperti yang kita semua sedia maklum, platform media sosial merupakan platform yang paling efektif untuk menyebarkan informasi dan memberi pendedahan kepada lebih ramai orang. Oleh itu, kenyataan dunia membunuh nilai kebudayaan dalam diri seseorang adalah tidak betul. Sekian dan terima kasih. Wow. Soalan yang sungguh hebat, sungguh short and sweet kan Fauzan? Jawapan yang sangat-sangat padat, Albert. Ya, betul. Jadi itu dia tadi berikan tepukan gemuruh sekali lagi kepada peserta yang keempat. Sekarang kita mempersilakan peserta yang kelima untuk memilih nombor soalan beliau. Ya, kita sudah selesai dengan 4 peserta. Kita berbaki 5 peserta bermakna. Kita ada lagi 5 soalan yang boleh dipilih. Soalannya bernombor 4, 6, 7, 8, 9. Dan di antara kelima-lima nombor soalan ini, mana satu yang anda pilih? Saya memilih nombor 4. Soalan nombor 4, Albert. Baiklah, soalan nombor 4 akan ditanya oleh Miss Universe kita, iaitu Miss Francisca Luho. Hi. Hi. You nervous? A little bit? No. Okay, so you prefer English or bahasa? Bahasa, okay. Soalan dia adalah, berikan pendapat anda tentang pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Okay. Nah, I repeat? Boleh. Okay. Soalannya, berikan pendapat anda tentang pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Okay. Pada pendapat saya tentang pepatah biar mati anak jangan mati adat adalah membawa maksud seorang yang kuat berpegang pada adatnya. Pepatah ini mengajarkan kita dan menasihati kita supaya mementingkan penjagaan adat resam, budaya dan agama. Sekian dari saya, Paning Kualangan. Okey, itu dia tadi jawapan dari peserta yang kelima. Ya. Biar mati adat, jangan mati. Biar mati anak, jangan mati adat. Ayo, itu belum boleh keliru. Okey. Ya, Albert, itu sebenarnya dengan saya ini pendirian Fauzan sendiri. ya personal saya lah. Itu jugalah antara orang kata tu pepatah yang mungkin BNF pegang. Ya. Kerana antara motif penganjuran BNF adalah untuk kita mempromosikan adat, kesenian dan kebudayaan yang ada di bumi Borneo. Jadi pepatah biar mati anak, jangan mati adat seharusnya dipegang dengan kukuh, terutamanya oleh kita yang berada di timur ini. Jadi kita ada lagi 4 orang, Albert, silakan. Ya, baiklah. Tanpa membuang masa, kita menjemput gadis cantik kita pada petang ini. Peserta ke-6 untuk memilih soalan beliau. Ramai peminat ini, Fauzan. Nampak saya nampak ramai peminat di sebelah kiri di belah sana. Ya. Baiklah. Tinggal berapa soalan lagi, Fauzan? Kita berbaki 4 soalan bernombor 6, 7, 8, 9. Nombor mana yang anda pilih? Saya memilih nombor 7. Nombor 7. Baiklah. Nombor 7 akan ditanya oleh Miss Universe kita juga, Miss Francisca Luho. Hi. Hello. Okay, ready? You prefer bahasa atau English? Bahasa Melayu. Bahasa. Okay.
Soalan dia adalah, apakah inisiatif anda untuk memartabatkan seni dan budaya dalam diri generasi muda masa kini? Nak repeat? Salam sejahtera dan salam tabibasa. Salah satu inisiatif dalam memartabatkan seni dan budaya generasi masa kini dan generasi pada masa depan adalah salah satunya adalah mempromosikan keunikan dan kebudayaan masyarakat Borneo, iaitu seperti menjual kraft tangan pada festival seperti sekarang yang boleh kita lihat, Borneo Native Festival, ataupun kita juga boleh memartabatkan seni dan budaya masyarakat Borneo dengan menjalankan aktiviti-aktiviti seperti membuat pertandingan seperti Ratu Cantik, pertandingan tarian kreatif dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ya, itu dia jawapan daripada peserta yang ke-6 kita. Betul. Baiklah Fauzan, saya rasa tanpa buang masa kita seterusnya. Kita terus ke peserta yang keberapa ni Albert? Kita Ketujuh, terus ke betul? peserta yang ke-7. Dipersilakan peserta yang ke-7 untuk memilih soalan beliau. Jadi kita ada berbagi 3 pilihan soalan. Soalan nombor 6, 8 dan 9. Jadi soalan yang manakah yang anda akan pilih? Hai, saya memilih soalan nombor 6. Soalan nombor 6 Albert, dan soalan nombor 6 ini akan diajukan oleh juri kita yang ketiga, iaitu Mr. Rauf Ali. Dipersilakan. Hai, apa khabar? Hai, baik. Okey, tarik nafas ya dalam. Alright, so memilih bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris? English. English. Okey. Alright, so saya start dengan bahasa Melayu dulu Bagaimanakah anda mempromosikan budaya masyarakat Borneo, khususnya masyarakat di negeri Sabah dan Sarawak, kepada khalayak umum? Alright, so in English, how do you promote the culture of the Borneo community, especially the community in the states of Sabah and Sarawak, to the general public? Thank you. Anun bala nama berita. As for me, ways to promote our culture to the people is like organizing festivals like this. Also, not to mention, not only to celebrate Gawai big festival like Gawai and Kaamatan, but maybe we could do a small gathering like the Iban people. We have Gawai Antu, we have Pesta Kaul, and then we could bring more traditional games and showcase them to the people of Malaysia, and like the Batak Lampong of Iban, and most probably people do not know what is this, but maybe with this we could promote our culture. Also, with this, we could maybe speak frequently with our native language, because with this, our native language is where it symbolizes our culture and our ethnic. That's all from me. Thank you. Berikan tepukan untuk peserta yang ketujuh kita. Ya, Fauzan. Ya. Kita akan teruskan Albert. Kita ada berbaki 2 orang saja lagi. Ya. Jadi kita teruskan dengan peserta yang seterusnya, iaitu peserta ke-8. Okey, bagi peserta yang ke-8 ini, anda merupakan peserta yang terakhir yang mempunyai peluang untuk memilih soalan. Kerana kita berbaki 2 soalan saja lagi, iaitu soalan bernombor 8 dan 9. Jadi ini peluang keemasan bagi anda kerana peserta yang terakhir tidak akan berpeluang untuk memilih soalan. Soalan nombor 8 dan soalan yang ke-9. Soalan mana yang anda pilih? Okay, pertama sekali terima kasih MC.
Oleh kerana nombor saya 8, jadi saya memilih nombor soalan 8. Soalan yang ke-8, Albert. Alright, soalan yang ke-8 akan ditanya oleh Miss Wenanita kita. Ya. Hai kawan sayang. So kamu ingin menjawab soalan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris? Bahasa Melayu. Okey. So soalan anda adalah, pada pendapat anda, apakah cabaran utama dalam mempromosikan kesenian dan kebudayaan di Malaysia? Okay, pertama sekali terima kasih. Ngaran ku Karzila Mahalil from Sandakan. Dia mix. Okey. Soalan tersebut, bagi pendapat saya, cabaran-cabaran yang sorry, saya lupa soalan. Okey, tak apa. Selalu lupa. Saya kasih selamat kau. Okey. Pada pendapat anda, apakah cabaran utama dalam mempromosikan kesenian dan kebudayaan di Malaysia? Cabaran mempromosikan. Betul. Okay. Antaranya di Malaysia seperti yang kita tahu, pelbagai kaum dan bukan satu bangsa sahaja, betul? Okey, cabaran utamanya tidak semua orang boleh menerima adat dan budaya orang lain. Gitu. Tetapi di Sabah semua orang akan bersatu padu dan tidak mementingkan siapa anda dan agama anda. Okey. Cabaran-cabaran untuk Malaysia pula bagi saya, terdapat pelbagai kaum antara Cina, India dan Melayu. Jadi orang-orang lain yang tidak mengetahui asal-usul budaya lain dan adat-adat lain akan berfikir secara tidak logik untuk dipromosikan lagi adat-adat anda, kerana bagi mereka, diorang ada identiti sendiri untuk saingan untuk mempromosikan adat orang sendiri. Itu sahaja, terima kasih. Itu dia. Saya Ya. betul-betul setuju sama dia punya jawapan. Betul. Ya. Apa yang saya dapat, antara intipati yang saya dapat daripada jawapan peserta yang ke-8 ini, jawapan dia memberi maksud bahawa cabaran utama kita dalam memelihara kerencaman budaya yang berada di Malaysia ini adalah kita tidak mengenali antara satu sama lain. Ya. Bak kata pepatah nenek moyang kita, tak kenal maka Tak cinta. jadi pentingnya kita untuk sentiasa berkenalan, untuk kita kenal budaya orang lain dan orang lain kenal budaya kita supaya kita lebih apresiasi kata orang. Mengapresiasi. Appreciation towards other culture and our culture. Wow, you're very international, huh? Yes, because I'm not only wearing a crown, Wow. golden crown on my head, but Okay. I'm also wearing a golden crown in my heart. Saya rasa jangan tergugat, okay? Okey, minta urus setiap BNF sediakan sijil, okey? Untuk bagi MC kita. Sijil saja ataupun okey. tapau makanan ke? Okay? Alright, tanpa buang masa Fauzan. Yes, kita- ke peserta yang terakhir. Ya, ke peserta Bagi yang terakhir. segmen yang kedua, Q&A Ratu Cantik BNF 2023. Albert, peserta yang terakhir, peserta yang ke-9 tidak ada pilihan soalan. Ya. Beliau tidak akan ada pilihan soalan kerana tinggal satu saja soalan dan itu sahajalah soalan yang harus beliau jawab. Jadi soalan yang ke-9 bagi peserta yang ke-9 akan diajukan oleh juri yang ketiga, Mr. Rauf Ali. Alright, hai, apa khabar? Hai, kamu baik. Nervous? Sikit. Okay. Alright, memilih bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris? Bahasa Melayu. Alright. Okay, adakah anda bersetuju bahawa amalan budaya tradisional harus memerlukan perubahan dalam kehidupan moden masa kini? Okay, terima kasih untuk soalannya. Pada pendapat saya, daripada zaman moden sekarang, kita tak boleh nak samakan dengan tradisional, di mana tradisi perlu mengekalkan tradisi tersebut, keaslian tersebut. Kita tak boleh nak ubah walaupun peredaran masa berlaku. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Itu dia Fauzan. Ya, jadi dengan tamatnya soalan dan jawapan bagi ke-9 peserta Ratu Cantik kita,
maka tamatlah pertandingan. Kena ke sini, Fauzan. Sini baru dengar sikit Fauzan. Kena pakai saya punya Fauzan. Okey, pakai dulu. Touch mic. Jadi dengan tamatnya soalan-soalan telah diberikan tadi, maka selesailah pertandingan kita. Jadi kita akan memberi masa kepada ketiga-tiga panel juri kita untuk menjawab dan juga menentukan siapakah Ratu Cantik BNF 2023. Berikan tepukan kepada juri kita. Berikan tepukan kepada juri pertama kita, Miss Renanita Anggang. Juri kedua kita, Miss Francisca Luhong James. Dan juri ketiga kita, Mr. Rauf Auli. Dan juga berikan tepukan ke 9 peserta kita. Cantik-cantik semua peserta. Di mana penyokong peserta yang pertama? Penyokong untuk peserta yang kedua? Penyokong peserta yang ketiga? Peserta yang keempat? Yang kelima? Keenam? Ketujuh? Ke-8? Dan yang terakhir ke-9? Ada ekstra peserta 10. Tak, sebab tadi juri kata t-shirt saya cantik. Jadi saya ikut ke belakang. Jadi saya genapkan 10. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi masa juri untuk menentukan siapakah pemenangnya. Dan untuk mengisi masa ini, memberi peluang kepada juri-juri menentukan siapakah pemenang bagi Ratu Cantik BNF 2023. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah berada di kemuncak pertandingan Ratu Cantik BNF 2023. Sekarang ini kita akan umumkan siapa pemenangnya, betul? Selepas tadi banyak kita tarik-tarik orang, Fauzan, nampak gayanya penonton yang hadir untuk Borneo Native Festival pada tahun ini sangat-sangat sporting, Fauzan. Betul, sangat-sangat. Mereka ni pantang dengan lagu dia. Daripada hari Jumaat lagi saya perasan. Orang-orang Borneo ni bukan saja cantik, baik, budi pekerti, halus bahasanya, tetapi sporting, Albert. Betul. Pantang pasang lagu saja, memang akan menari. Yelah, maklumlah nak raya kan. Betul. Nak gawai kat Matan, vibe tu dah dekat dah. Betul. Jadi kena praktis dulu. Betul. Jadi sekarang ini apa yang kita akan lakukan, Fauzan? Jadi sebelum itu kita ingin menjemput ketiga-tiga juri kita untuk bersama-sama di atas pentas ini untuk kita mendengarkan komen juri terlebih dahulu. Jadi kita persilakan Encik Rauf Ali daripada Tasnik Kuala Lumpur, Francisca Luhong, Miss Universe Malaysia 2020, dan juga Renanita Anggang, Miss World Malaysia 2022. Dipersilakan naik ke atas pentas. Jadi mereka merupakan ketiga-tiga orang yang sangat sesuai dan sangat layak untuk menentukan siapakah pemenang bagi Ratu Cantik ni, Albert. Jadi kita persilakan Miss Universe 2020, Miss Francisca Luhong, Miss World Malaysia 2022, Miss Renanita Anggang. Dan seterusnya, Fauzan, kita ingin menjemput Encik Rauf kita untuk bersama-sama di atas pentas. Jadi kita ingin dengarkan serba sedikit mungkin komen daripada ketiga-tiga juri. Kita mulakan dengan Encik Rauf kita, mungkin secara short and sweet tentang pertandingan pada hari ini. Silakan. Okey, baiklah. Ini adalah pertama kali kan Ratu Cantik Competition diadakan, dan saya dapat melihat pelbagai etnik dari segi pakaian ditradisikan. So, okey, kalau kita masuk certain of pertandingan, dia ada perbezaan antara beauty pageant dengan tradisi. Maksudnya kalau tradisi dia lebih polite, dia lebih lembut. Kalau beauty pageant dia ada skill-skill yang tu dan sebagainya lah, yang lebih over sikit lah. Alright, itu antara pesanan kepada anda yang mana nanti akan menyertai, mana tahu untuk ngadau ke Kumang Gawai ke kan, in the future boleh dapatkan tip ni. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kepada Encik Rauf Ali. Juri pertama kita persilakan
juri yang kedua kita untuk memberikan sedikit komen. Silakan. Terima kasih Tuan MC atas soalan anda. Pertama sekali, kabansayan, mengalap ko kesehatan diti, dumagigi ako to biyan doon magaya do kahormatan. Dan kepada semua yang menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Jadi saya sangat bersyukur karena saya dijemput sebagai salah seorang juri pada hari ini. Dan saya juga sangat berbangga dengan semua wanita yang mengikuti pertandingan ini pada hari ini. Sebab dengan sesi Q&A itu juga saya dapat melihat ramai wanita moden daripada Borneo yang ingin memartabatkan kaum-kaum kita. So saya sangat berbangga dan tidak kira siapa menang, siapa kalah, itu adat pertandingan. Tetapi saya juga ingat masa dulu saya bertanding, mereka mengingatkan saya masa dahulu. Dan biarpun kamu menang, kamu kalah, bangkit lagi balik. Macam lagu si Debra tadi itu. Okay? Terima kasih. Thank you. Alright, seterusnya Miss Universe Kitty. Nervous. Kau aku cakap Fauzan, aku diri aku dari tadi tengok macam ni ah. Miss Universe kita, Miss Francisca Luhong. Hello. How are you? I'm fine, thank you. So I'm so entertained by the MCs for today. And thank you so much BNF for having me again today. You guys are amazing. Thank you. And also everyone who's coming here, you get to discover and study about Borneo. So thank you so much for coming. It's so nice to see that every year they bring something new. So tahun ni diorang bawa pertandingan Ratu Cantik. So I'm so excited to see what's the result gonna be. And yeah, good luck to all of the ladies here. Whatever the result is, you know, it's a journey. Yeah, and it's a learning process. So everyone enjoy and oha! Okey, itu dia tadi Fauzan. Serba sedikit tips Ya. dan komen daripada juri-juri kita pada hari ini. Saya tahu kenapa perkataan Kitty itu keluar. Ya. Sebab comel macam Kitty. Macam Hello Kitty. Comel. Sebab saya bersama dengan Miss Universe kita Francisca Luhong daripada tahun lepas lagi, BNF 2022. Dan tahun ini merupakan satu penghormatan untuk bersama pula dengan Cik Rauf dan juga Miss Universe kita bagi tahun 2000 Miss World. Miss World 2022. Yeah. Berikan tepukan. So maknanya BNF 2023 ni set apart lah kan. Ya. Benchmark. Benchmark untuk kita di masa-masa yang akan datang. Jadi itu saja untuk komen-komen juri. Terima kasih kepada ketiga-tiga juri. Terima kasih kita ucapkan. Berikan tepukan pada juri-juri kita. Jadi Albert, Fauzan cantik tau. cantik sangat. Ya Allah Tuanku, saya ni dah lah macam gini kan, tinggi dia kan. Jadi bila dia berada lagi saya macam, ya Allah Tuanku, dah macam tengok PNB 118 dah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sama-sama melihat buat kali yang terakhir sebelum kita mengumumkan siapakah pemenang bagi Ratu Cantik BNF 2023. Kita akan saksikan buat kali yang terakhir barisan peserta Ratu Cantik BNF 2023. Kita mempersilakan peserta yang pertama. Di manakah sorakan untuk peserta yang pertama? Peserta yang kedua. Berikan lambaian terakhir anda. Peserta yang ketiga. Peserta yang keempat. Di mana penyokong peserta kelima? Penyokong peserta keenam. Peserta yang ketujuh. Yang ke-8. Dan yang terakhir sekali, di mana penyokong peserta yang ke-9. Baiklah, itu dia tadi Fauzan. Ya Melbourne, The final walk. kita sudah lihatkan ke-9 peserta. Jadi untuk tidak membuangkan masa lagi, kita ingin mempersilakan Encik Amsalib Pisali untuk mempersilakan Miss Universe Malaysia 2020 dan Miss Francisca Luhong, Miss World Malaysia, Miss Wanita Renanita Angan dan Mr. Rauf Ali untuk bersama-sama di atas pentas ini, dipersilakan.
Dipersilakan Encik Amsalib Bisali untuk menyampaikan cenderahati kepada ketiga-tiga panel juri. Miss Universe kita Miss Francisca Luhong, Miss World kita Miss Wenanita Anggang dan juga Mr. Rauf Ali. Ya. Ini Encik Amsalib, tiba masanya untuk kita umumkan. Seterusnya kita menjemput Miss Wenanita Anggang, Miss World Malaysia 2022 bagi memasang selempang kepada 9 peserta kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, kita persilakan peserta yang pertama dalam sesi penyampaian dan pemasangan selempang. Ayo, bestnya ada selempang Fauzan. Ya, saya dapat ni masa sambutan hari jadi je. Itu pun yang plastik. Saya dapat ni waktu tadika je dulu. Kan? Berikan tepukan. Baiklah, seterusnya peserta yang kedua. Bergambar dulu. Rugi nak bergambar. Mau. Okey, untuk peserta yang kedua dipersilakan untuk sesi penyampaian selempang. Berikan tepukan kepada peserta yang kedua kita pada hari ini. Baiklah, seterusnya peserta yang ketiga kita. Dan seterusnya peserta yang keempat kita pada hari ini. Ayo, muat kita. Alright. Berikan tepukan yang gemuruh kepada peserta keempat. Seterusnya peserta yang kelima. Dia tidak mau kata, bagi saya lah. Hati-hati kuku tercucuk. Sakit tu kalau tercucuk. Okey, next ialah peserta yang kelima. Ini kena tinggi. Kena naik lagi. Tahniah bagi peserta yang kelima. Alright, untuk peserta keenam, silakan untuk penyampaian selempang anda. Ini susah sikit ni. Ini kena pakai teknik matematik. Kena kira. Alright, berikan tepukan yang gemuruh kepada peserta yang keenam. Seterusnya kita persilakan peserta yang ketujuh. Ayo, makin mencabar. Dia makin lama makin mencabar. Tak lama lagi kena naik kerusi. Pakai tangga. Ya. Satu-satu. Yeah. Alright. Any challenges could be done by our Miss World 2022. Alright, itu dia tadi. Next ialah peserta yang ke-8. Yang ini senang. Baju mereka berdua hampir sama tetapi tidak serupa. Ya, okey, terima kasih. Dan yang terakhir peserta yang ke-9. Okey, itu dia tadi, berikan tepukan kepada kesemua peserta yang telah menerima selempang mereka pada hari ini. Seterusnya peserta ke-10 Fauzan. Taklah. Oh, saya peserta ke-10? Ya. Nanti ambil kat belakang. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Miss Wenanita kita atas penyampaian selempang kepada semua peserta untuk hari ini. Jadi kita akan umumkan sekarang anugerah second runner, betul?
Ya, kita akan mengumumkan. Baiklah, sebelum itu kita persilakan auditor pertandingan untuk menyerahkan keputusan secara rasminya kepada Encik Amsalib dan diserahkan kepada kami. Bagi dulu. Fauzan, kau ecing-ecing ambil. Jadi ayat klise bagi setiap pertandingan, keputusan sudah berada di tangan saya. Tangan Fauzan lah, tangan saya tak ada. Tangan saya ada banyak ni. Pegang sekali. Okey dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan siapakah pemenang bagi BNF 2023? Baiklah Albert, di tangan saya ini kita ada nama bagi pemenang tempat yang ketiga pertandingan Ratu Cantik Pakaian Kreatif Borneo Native Festival 2023. Jatuh kepada macam Oscar. Tuan-tuan dan puan-puan, tempat ketiga jatuh kepada Miss Lina Nabila Saab. Berikan tepukan kepada Miss Lina Nabila Saab, peserta yang ke-9. Wah, tak sia-sia dia berklang datang ke sini. Betul. Ayo ada crown, cukup tak tu? Tahniah kepada peserta ke-9 kita. Betul. Miss Lina Nabila binti Muhammad Saab atas tempat ketiga. Baiklah, sesi crowning akan dilakukan oleh Miss Universe kita. Sangat beruntung ya Fauzan. Dan juga sesi penyerahan cek akan disampaikan oleh Mr. Rauf Ali. Wow. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu dia kita telah mengumumkan dan mendengarkan pemenang bagi tempat yang ketiga. Kini kita akan mendengarkan tempat yang kedua pula, Albert. Jadi, tempat yang kedua. Buka Fauzan. Baik. Ini bestnya. Silakan, Albert. Baiklah, tempat kedua pertandingan Ratu Cantik Pakaian Kreatif Borneo Native Festival 2023 jatuh kepada Miss Emira Azwa Emeraldi. Tahniah diucapkan kepada Miss Emira atas macam mana nak pakai tu? Rasanya pegang je lah kot. Tiba crown ni. Dia dah ada crown dah. Crown dia lagi besar dari crown dia. Ayo. Jangan kata-kata ni jatuh sayang. Okey, itu dia tadi tempat kedua bagi pertandingan Ratu Cantik Pakaian Kreatif BNF 2023. Sesi penyampaian cek oleh Mr. Rauf Ali. Baiklah, tahniah diucapkan kepada Miss Emira Azwa Emeraldi atas tempat yang kedua. Dan kita ingin mempersilakan Min Francisca Lohong untuk menyarungkan. Jadi ini kita nak umumkan tempat yang pertama. Yes. Jadi Sila Albert Fauzan, nanti orang belakang tengok. Sila pegangkan. Tolong jangan tengok, okey? Jangan tengok, jangan biru. Baiklah tuan-tuan, adakah anda sudah bersedia ingin mendengarkan tempat yang pertama? Tidak cukup suaranya, Biana. Baiklah, tempat yang pertama bagi pertandingan Ratu Cantik Pakaian Kreatif Borneo Native Festival 2023, Albert, jatuh kepada Miss Grace Pang Fern Pang. Tahniah diucapkan. Pemenang tempat pertama pertandingan Ratu Cantik Pakaian Kreatif Borneo Native Festival 2023. Sekali lagi, tahniah diucapkan kepada Miss Grace Pang Fern Feng.
Dia punya nama dia kena satu-satu sebut. Mereka bukan sahaja dinilai melalui kecantikan fizikal, tetapi melalui kecerdasan akal minda menjawab setiap soalan yang diberikan oleh juri kita, Albert. Betul, Fauzan. Jadi terima kasih juga kita ucapkan kepada ketiga-tiga juri kita kerana sudi bersama dengan kita sepanjang pertandingan ini. Tahniah kita ucapkan kepada pemenang-pemenang. Mungkin kita boleh bergambar, sesi bergambar bersama pemenang. Tahniah diucapkan kepada pemenang tempat ketiga, kedua dan tempat pertama bagi pertandingan Ratu Cantik Pakaian Kreatif Borneo Native Festival 2023. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga panel juri. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Terima kasih Encik Rauf. Terima kasih Min Francesca. Terima kasih Rinanita kerana sudi bersama dengan kami. It's been an honor for me untuk bersama-sama berdiri bersama ketiga-tiga mereka dan juga pemenang bagi Ratu Cantik kita pada tengah hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kehangatan Borneo Native Festival tidak tamat di sini. Kerana pada petang sebentar lagi akan berlangsungnya pertandingan tarian kreatif. Jadi terus bersama kami di Borneo Native Festival 2023. Terima kasih.